Nama bagi hati kat mana? 21. Tak, di mana? Surat 21. Mana baca? Dan apabila atas ini. Atas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Dan apabila disebutkan akan jantung, kita dah sebut pada bulan lepas apakah jantung. Yang kita panggil hati ni. Itu Syekh Abdul Qadir dah sebut hati ada dua, hati jismani. Hati jismani ni hati badan, hati anggota. Dia sebut hati anggota, hak daging tu. Hak duduk di dada sebelah kiri tu, yang berbentuk jantung pisang tu, itu dipanggil qalbun jismani. Yang kedua qalbun ruhani. Itulah satu perkara yang halus, yang kita tak boleh nampak, yang dengan dia lah kita dapat tahu, kenal dan sebagainya. Dan dia hakikat manusia, yang dipanggil juga dengan qalbun ruhani, yang dipanggil dengan al-latifatu ar-rabbaniyah, latifah rabbaniyah, satu benda yang halus, yang dibangsa kepada Tuhan, yang Tuhan cipta. Dan dipanggil dia dengan ruh, dipanggil dengan qalbun ruhani, dipanggil juga dengan al-latifah rabbaniyah, dan dipanggil juga dengan ruh. Ruh. Baik, dalam kitab tasawuf dia disebut kata hati. Hati macam tu lah. Hati tu jantung. Kita hati tu hal lain, jantung lain. Tak. Dalam kitab tasawuf hati tu lah jantung. Hati tu tak tahu. Hati kita tu. Dan kitab tasawuf sebut hati jantung. Dalam kitab tasawuf bila sebut hati ataupun jantung tu, makna nombor 2, itulah qalbun rohani, yang dipanggil ruh ataupun latifah rabbaniyah. Baik. Dan apabila disebutkan akan jantung, hati dah di dalam kitab ini, atau di mana-mana sahaja kitab-kitab yang lain, apatah dalam kitab tasawuf, maka dikehendakinya, makna yang dikehendakinya dengan jantung itu, makna yang kedua, mana? Itulah qalbun ruhani. Dia panggil hati rohani. Ini ruh. Tapi kalau doktor kata kamu ni sakit jantung ni, jantung tu bukan jantung latifah rabbaniyah, itu jantung jismani. Tidak, kamu sakit jantung, tak apalah, nanti saya banyak berfikir. Tapi sebenarnya orang tasawuf dia cari apa lagi? Dia sebenarnya dua hati ni dia ada kaitan. Dia ada kaitan seperti bila kita fikir, kena bom di sini. Walaupun ini dia bagi qalbun jismani, tapi dia pusat dia di sini, pusat qalbun rohani di sini. Dia punya point dia di situ. Jadi bila orang banyak berfikir, tak mustahil apa lebih bagi siap. Banyak saya jumpa geng-geng bagi Allah ni banyak. Siap-siap untuk sabar lah benda tu. Di Syidah saya jumpa, di Syidah saya tengok Masyaikh tarikat ni, Syekh Ahmad Khabar saya dah jumpa satu lebih.
Dan Syekh Abdul Syahuli satu lebih. Semua satu lebih. Siap-siap haji baca Quran, haji berzikir. La ilaha illallah. Sina. Jadi kok ni fikir lah. Kita pun fikir kerana nak bagi sihat itu. Bahaya tu pula. Susah tak boleh nak semua dia kena ikhlas. Kok ni dia bukan mau banyak, dia bukan mau pendek, dia salah Tuhan. Semua banyak-banyak dia. Pengalaman sedang duduk di Syria. Syekh, Syekh tarikat ni semua tu satu lebih. Sesepat ni pun semua satu lebih semua. Sebab bila hati suci, sebab apa? Syekh pun dah sebut sebelum ni. Bab makanan. Bila makanan ni, bila kita makan, makanan tu mengganggukan batin kita. Dia mengganggu ibadat kita. Kalau kita tak siap, cuci mana? Tak larang, pasal penting. Semayang pun malam. Kita ada betah. Kita pasal iman, kita tak kuat. Dan sebenarnya dah, kita cuci mana? Tak larang, nak bangun ke berat, lemah badan. Aku ni iman kurang. Apa malam? Ada cuci mana? Dua ni ada kaitan. Rohani jismani. Tapi dia kata jika hendak di sini makna yang kedua. Dan ialah makna yang kedua ini jantung ruhani yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, Qulir ruhu min amri rabbi. Artinya bersabda olehmu, hey Rasulullah, bermula ruh itu daripada pekerjaan Tuhanmu, yakni daripada urusan Tuhanmu. Kamu jangan bersibuk nak tahu. Soalannya begitulah. Daripada pekerjaan urusan Tuhanku. Maknanya Allah tak bagi kita tahu hakikat. Tak perlu nak tahu hakikat. Hakikat lagu mana macam mana, kamu tak boleh tahu. Lagu mana sebut pun ar-ruh min amri rabbi. Ini dapat ya. Ini hak Tuhan ganda sendiri. Dia buat urusan Tuhan tu. Ruh. Ruh tu ni lah. Kalau berrohani. Lepas tu orang tasawuf dia lebih menitik berat tentang ruh. Sebab itulah orang panggil kita yang sebenar. Kita yang sebenar ruh tu. Saya cakap saya cakap ruh saya cakap lah. Mulut jalan. Dia macam wayang kulit. Tak ada bergerak bukan benda tu bergerak. Di dalam di belakang tu. Yang cakap bukan dia tu. Mulut tu macam tu. Pak. Ada cakap di belakang. Kita macam tu juga. Ruh yang kita takut ni. Kata hantu-hantu. Dia cakap ni hantu kan. Dan takut hantu ni kan. Bila dia keluar, saya dia cakap. Ajaib lah cerita. Cerita hal ajaib. Hebat. Apa tegak Allah. Ruh sini kita tak tahu. Lagu urusan ruh. Yang mana dengan ruh tu kita dapat makan, minum, kenyang dan sebagainya. Tapi kita tak tahu ruh tu apa dia. Bahkan ruh tu tak ada cakap. Kamu tak tahu apa dia. Kita tu ruh boleh cakap lah. Ruh dia cakap, dia sendiri boleh tak tahu. Kita bercakap lah. Kita tak tahu apa yang kat ruh. Apa dia cakap ruh, dia cakap lah. Apa lah. Allah hebat. Bermula ruh itu daripada urusan Tuhan kau. Pendeknya qalbun dan ruh dan nafsu, ketiga-tiganya satu makna. Tu nafsu dia bagi qalbun, nafsu ni jiwa. Kita tengok jiwa. Jiwa yang tenang. Kita tengok bahan nafsu tu bernafsu jahat dia tak? Sifat dia ada nafsu yang baik. Dia pengen jiwa yang tergerak, jiwa. Aku nak bersihkan jiwaku. Jiwa tu qalbun dan roh dan nafsu. Nafsu ni yang diterjemah dengan jiwa. Ketiga-tiga ni satu mana? Kita pun jawab. Ustazah, hati tu apa dia? Roh tu apa dia? Jiwa tu apa dia? Dia bagi juga nyawa.
Nyawa pun dia bagi, jiwa dan nyawa. Ketiga-tiganya satu makna. Pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya. Jadi maknanya qalbun itu salah satu daripada segala makna yang tiga. Jadi sebut ruh salah satu daripada tiga makna. Siapa kata ni? Yang kata qalbun, ruh dan nafsu satu makna. Satu makna ni hadilah. Berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi Imam Ghazali ni hebat, pemikir yang hebat. Dia sebut, dia cerita bab ruh ni dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata ruh tu ada hati-hati tu jantung. Saya kata ahli saya jumpa tu dia sebutlah dalam kitab Ihya. Dia sebut apa? Dia kata jantung tu lah yang sebenar, akal sebagai ni yang penyuluh saya ni. Dia cerita sebab apa kita boleh mengantuk. Dia cerita akan keluar gas bila kita banyak makan, akan keluar gas tadi ni. Dia panggil wak. Wak. Kalau kita dulu dia terima wak, bukhar. Kita keluar gas akan naik. Wak kita akan mengembang, menyebabkan mata kita mengantuk. Ini orang tadi dia punya kata. Sebab ulama tu sebab apa dia hebat? Dia pun bukan setakat ilmu dohir. Dia pun dapat lagi ni yang menyokong dohir mereka. Mereka dapat suluhan panduan lagi. Lalu macam kita kata Ibn Sina, kita kata dia pakar perubatan, dia adalah orang yang membedah. Dia bukan setakat ilmu dohir saja. Dia dapat ilmu asli yang Tuhan beri. Dengan janjinya untuk ilmu yang dia buat, yang dia boleh dapat. Ulama dulu semua suci bersih. Bersih. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan sifat-sifat yang dicela. Oleh kerana roh itu, jantung itu hakikat kita yang sebenar, maka kita kena sucikan daripada sifat-sifat yang dicela. Mana? Seperti takabur dan riya. Buat sifat-sifat ni. Dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji. Hiasi ini maknanya kita sifatkan, kita gantikan sifat-sifat yang dicela itu dengan sifat yang dipuji. Ini yang dipanggil mimbari tasriyah ala tahliyah. Tasriyah ni suci dulu, kemudian tahliyah, bersihkan, hiaskan dengan sifat-sifat yang elok. Habis. Mana sifat yang dipuji? Seperti sabar dan merendah diri. Sabar dan merendah diri. Ini sebahagian je. Kalau apa sabar, dia sebut sabar. Sebab sabar ni lah sifat yang tinggi, sifat yang tertinggi yang cukup payah kita nak jaga sabar. Sabar ni bukan nanti orang maki. Sabar ni ada tiga. Sabar di atas taat, sabar di atas maksiat, sabar di atas bala. Kita nak berhenti daripada buat maksiat perlu kepada kesabaran. Kita nak datang masjid perlu kepada kesabaran. Sabar ni payah nak dapat. Kalau kata Imam Ghazali, dengan kesabaran
kita akan mencapai segala maksud dengan kesabaran. As-sabru dia, sabar itu cahaya. Jadi seperti cahaya. Semacam orang yang berjalan di dalam cahaya. Mana dia akan dapat petunjuk dan keselamatan. Kalau orang berjalan tengah malam tak ada cahaya, dia akan tersesat. Itu kalau kita ni banyak sabar, kita akan mencapai segala maksud. Kita akan sampai kepada jalan petunjuk. Segala jalan perjalanan kita, jalan kehidupan kita ini di jalan-jalan redha Tuhan. Itu sabar. Dan merendah diri. Merendah diri lah orang yang takabur. Bila takabur habis. Habis. Kenapa kita disuruhkan lazim memelihara jantung? Ini elak bagi wajib memelihara jantung. Dengan bahawa kita sucikan daripada sifat yang celah dan hiaskan dengan sifat yang dipuji kerana beberapa perkara. Pertama, kerana firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui, ya Allah, akan barang yang di dalam jantung kamu. Tuhan tahu apa yang di dalam jantung ataupun hati kamu. Tuhan tahu. Jadi ayat ini dia menjadi ancaman kepada orang yang bersifat dengan sifat jahat. Dan ayat ini menjadi anjuran kepada sifat yang baik bagi orang-orang yang baik, yang membuat kebaikan. Sebab apa? Sebab Allah kata dia tahu. Kalau kita dalam hati kita ni ada sifat yang jahat, Allah tahu, Allah akan balas. Kalau dalam hati kita ni ada sifat yang baik, Allah tahu, Allah akan balas. Kalau yang jahat, Allah balas dengan azab. Kalau yang baik, Allah balas dengan syurga. Ini dipanggil ayat ini berbentuk ancaman dan anjuran. Maka hendaklah ini wajib kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Pada Tuhan tahu dia, memang Tuhan tahu pun tak boleh nak sorok. Habis nak baca, jangan bersifat langsung, buang semua. Ini tasawuf pula lah. Ini nak tolong bagi khusyuk kita dalam semayang. Inilah yang nak membantu kita menyelesaikan, mengkosongkan segala apa yang dalam hati selain kepada Allah. Dan yang kedua, daripada beberapa sebab yang membersihkan hati, kerana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik Allah kepada segala rupa kamu. Tiada menilik Allah, tidak membalas, tidak memberi balasan kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu, dan hanya saja menilik ya Allah kepada segala jantung kamu. Tuhan nak balas tu berdasarkan apa yang dalam jantung kamu. Bukan mana tilik, Tuhan tak tengok yang lain, Tuhan hanya tengok jantung. Hal lain Tuhan tak nampak. Bukan balas. Tuhan nak balas, nak beri pahala ke ada berseksa berdasarkan dalam hati. Kalau muka tampak pun tapi hati tak elok, Tuhan takkan balas yang elok. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik, tiada memberi balasan ya Allah kepada segala rupa kamu. Jadi bukan berdasarkan rupa paras kamu dan segala badan kamu, dan hanya saja menilik ya Allah kepada segala jantung kamu. Tuhan tilik kepada jantung. Itu macam tadilah. Maksud dengan menilik ini, Tuhan membuat baik dan memberi rahmat dan belas kasihan. Tuhan tidak memberi pahala kerana kecantikan rupa dia.
Dan Allah tidak menyesal bukan dengan sebab buruk rupa dia, buruk pakaian dia. Tidak. Allah lihat di buruk dan baiknya hati seorang. Itu jantung pula kita kena jaga. Maka jantung itu tempat pilih Allah Ta'ala, tempat pilih Allah. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat pilih manusia. Tiada patut, bukan tak boleh langsung. Ni kita duk asyik duk menghias muka, tapi kita tak sibuk nak menghiasi hati kita. Maka tidak patut bagi kita menghiasi muka kita yang mana ia tempat tilik manusia, dan kita biarkan ini padahal dia panggil waw lil hal, sedangkan kita biarkan jantung kita kotor, berlumur dengan segala sifat kecelaan yang ia tempat tilik bagi Tuhan. Yang mana ia mana? Jantung itu tempat tilik bagi Tuhan kita. Rupa itu tempat tilik bagi manusia. Manusia boleh buat apa kalau dia tilik rupa kita? Dia tak boleh buat apa. Tapi hati kita Allah yang tilik. Allah lah yang memberi pahala dan Allah yang memberi siksa dan sebagainya. Jadi kita kena sibuk dengan hati jantung, bukan di rupa dan pakaian kita. Dan yang ketiga, bahwasanya jantung itu raja bagi segala anggota. Raja maknanya pada pihak dia menjadi tempat ikutan, pada pihak menjadi ikutan bagi anggota yang lain. Itu raja. Baiknya raja, baiklah rakyat. Baiknya hati, baiklah anggota kita. Fasada jasad kullu. Wa idza saluha, bila dia baik, baiklah segala anggota yang lain. Jantung itu raja bagi segala anggota, dan segala anggota itu kaki, tangan, muka mengikut ia akan perintah rajanya. Ikut perintah rajanya. Dan apabila baik, jantung itu nescaya baik segala anggota. Dan apabila jahat, ia jantung nescaya jahat segala anggota. Ini pun hadis-hadis ini dalam bab ini. Tapi dalam syair ada menyebut, wa idza hallatil hidayah wal ba'd. Wa idza hallat al hidayatu qalban, apabila masuklah petunjuk dalam hati, dan situ fil ibadatil a'dha, jadi rajinlah yang ibadat itu segala anggota yang lain. Apabila jantung itu mendapat hidayah, maka rajinlah segala anggota yang lain dalam buat ibadat. Wa idza hallatil hidayah qalban, dan situ fil ibadati al a'dha. Jadi tentera jantung ini ialah tangan, kaki, mata, telinga, lidah, dan 9 anggota yang zahir. Berdasarkan anggota yang zahir, berdasarkan hati. Habis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hari ini. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wahyal qalb.
sepotong daging. Apabila baik, ia nescaya baik oleh tubuh itu semuanya. Kalau baik, baik tubuh sekalian. Tu. Jadi yang lain akan berkelakuan baik. Apa dia baik? Anggota lain akan berkelakuan baik apabila baik sepotong daging itu. Apa maksud baik? Beramal saleh. Anggota akan buat amal yang baik. Kaki pergi ke masjid, tangan menerima kepada orang, mata melihat Quran, telinga mendengar Quran, mulut berzikir, membaca Quran. Itu mana? Apabila baiklah ia hati, nescaya baik oleh tubuh itu semuanya. Jadi tubuh itu akan berkelakuan dengan kelakuan yang baik. Itulah beramal saleh. Dan apabila binasa ia, apabila binasalah ia sepotong daging ini, nescaya binasa oleh tubuh itu semuanya. Apa dia binasa? Dengan mengejarkan maksiat. Itu binasa. Jaga-jaga, kata Nabi. Dan iaitu sepotong daging itu, itulah jantung atau ruh. Dan apabila adalah baik jantung itu, sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita bersungguh-sungguh bermujahadah pada membaikinya jantung dan memeliharanya jantung daripada segala kebinasaan. Dia macam mana kita nak tahu buah itu? Kita nak tahu buah itu, kita tengok kepada pohon tadi. Kita nak dapat buah yang baik, mesti pohon pokok tadi baik. Ada. Bersungguh ni mana? Bermujahadah. Ada. Jadi kita nak memperbaiki hati itu bukanlah maknanya satu benda yang mudah. Dia perlu kepada mujahadah dan kesungguhan. Mujahadah inilah dia panggil mujahadah nafsu. Mujahadah nafsu perlu kepada suluk berjalan hati kepada Allah yang dipimpin oleh guru-guru yang mursyid. Sebab tu dia sebenarnya begini, ilmu tasawuf ni nak mudah cepat sampai, dia kena bertariqah. Dia kena bertariqah. Tapi bila sebut bertariqah ni, inilah yang kita takut sekali. Silap tadi. Tariqah ni benda baik, dia silap, dia sesat terus. Kadang-kadang dia nak kepada baik, dia nak berzikir, dia nak berzikir, dia nak silap je. Bila kamu dah sepasa sampai, kamu dah tak wajib sembahyang, habis tak sembahyang Allah. Tapi kalau kita dapat tarikat betul-betul, kita sudah sampai. Ini semua ni teori saja. Praktikalnya dia kena ada seorang pemimpin, mursyid, kita guru tarikat. Dia cepat, dia pimpin rohani kita. Tapi guru mursyid tu dah tak wujud. Payah nak dapat. Hak mengaku mursyid tu ramai. Mursyid betul kita tak tahu. Dan saya selalu sebut di Syria, Alhamdulillah Jepang. Saya dulu belajar guru mursyid sampai saya pun tak boleh dapat. Dulu masa belajar guru cerita guru mursyid. Bila saya pergi di Syria dan sempat jumpa dengan wali-wali Allah yang tua ni, kau kita faham, oh ini guru mursyid. Depan mata kita nak bawa bukan kita duduk video dah. Kalau Syekh Ahmad Habari semua kena buat yang YouTube yang tua. Jual baju kain terpakai. Syekh. Kalau di Masjid Umawi tu, dia ada lorong kedai-kedai baju. Dia jual baju ada. Mana ada Syekh macam tu? Kalau kita habis apa dia jual baju dia pakai. Tapi dia jual baju Quran. Baca Quran.
Tapi bukan semua orang boleh jumpa dia. Kalau penyamun pergi jumpa dia, dia kata penyamun tak ada salah sampai. Kalau pencuri main, kamu pencuri, dia sebut terang-terang. Apa itu kepada saya? Jangan sampai dia kata kamu polis, kamu buang semua TV dalam rumah kamu. Polis itu memang nak datang nak minta ubah, dia minta air semua dia bagi dari. Dia tak betul ya, dia kata dia semua habis. Memang dia kata dia polis dan dia tak boleh jumpa Syekh dia. Ipar atas saya ada Syekh cerita umur Syekh. Dia tadi tak Syekh tadi tak refine. Itu betul. Baca Quran asal mana pun baca Quran. Dia nak pergi depan dia tu kena istighfar, apa tu semua. Kena istighfar tu kena tobat. Dia kena tobat. Dua orang, Syekh Abdul Syawuri. Syekh apa? Buka dalam itu adalah Syekh Abdul Syawuri. Pakai sokok mewah, sebab kuning. Oh, muka dia bersih, Allah Akbar. Duduk depan dia, semua kena tobat. Dia baginya yang seorang-seorang dia bagi beli Allah. Ini ada puji kadang-kadang dulu kita tak percaya ya. Memang ini memang ada. Saya bukan mudah percaya, tapi ada syirah dia tunjuk betul-betul. Kawan-kawan yang kita dekat tu, kita tahu lagi kawan. Tak mana alul lah, tak alul lah. Alul lah memang tak dapat. Kita boleh tahu, dia confirm tak dapat. Dia duduk di rumah, dia ustaz. Tak dapat semua. Dia tak tanya apa kamu di rumah tengok TV ustaz tak? Tak dapat semua. Jadi kita tahu dalam ni, dia ni orang baik. Dia nak tengok Syekh putih tak? Putih. Dia ni dapat lebih putih. Dia tahu, dia Allah tak tunjuk kepada saya. Nak bagi saya jadi, kita percaya dengan ahli tasawuf itu satu wali masjid. Ini bahawa tak saudara. Kita percaya dengan ilmu tasawuf saja. Mana kita terima segala istilah Islam itu kalau kita tak faham, itu demi bilang itu surah. Satu buah yang kecil yang kita dapat. Kalau kita benci Allah Akbar, ini kata Syekh Abbas Al-Syadili. Kita juga takut. Ini tanda-tanda dia ni dapat mati suruh khotimah, kata Abbas Al-Syadili. Sebab kalau kita tak faham tasawuf, kita tak suka dan kita sebut. Senyap je. Kita tak faham buat itu, nak suruh pada ahli tasawuf. Kita rasa kasih saja kepada ahli tasawuf, cukup dah. Kita telah mendapat wilayah surah, kewalian kecil. Jadi saya ni bukan orang mudah-mudah percaya, tapi Allah nak tunjuk dekat saya sejak pada itu. Saya percaya dulu majlis kita, dia kata guru musyrik boleh baca hati kita. Saya percaya dia duduk keluar dari itu. Dan orang tu pula kita tak tahu yang memang umur satu lebih ni tak tahu dia tua begitu sejasa dia baca Quran. Kita tak kata bukan berlakonan. Bukan berlakon. Syekh Ahmad Hambar dari Allah. Kalau majlis-majlis ni dia bukan duduk depan. Dia duduk di belakang belakang. Jadi orang nak pergi ambil depan tak apa. Dia mau. Dia ada tunggu ke depan. Oh, syukur. Aku bukan tahu. Ada Syekh dia datang awal. Kalau tu Syekh Lutfi Al-Luhfi Al-Niyah boleh Allah aku sesepak je. Syekh Lutfi Al-Syidah aku tahu Allah boleh dia boleh. Dia kalau ada mati dia pergi awal. Orang tanya Syekh sebab Syekh awal. Kalau aku sampai awal dia siapa tak selamat aku. Sampai belakang belakang diri semua. Tempat kan. Dia sampai awal. Dalam majlis dia lapar, dia tidur dia sampai. Dia boleh tidur. Tidur dalam majlis. Jadi kan dalam majlis. Duduk dah pergi siapa tak kena cium dia. Tak kena salam dia. Dalam main belakang, semua makan bangun kan. Allahu Akbar berbahagia semua. Makan cium tangan Allah, dia dijaga hati. Itu Syekh Lutfi Al-Luhfi. Isinya banyak wali-wali Allah kita tengok. Juga Yaman ulang tua kita hebat. Kita percaya tidak dengan istilah ahli tasawuf cukup. Kita rasa kasih yang kita semua kita tak sampai martabat tu pun bila yang syurah. Kalau saya kata dikuatiri orang yang tidak mempercayai istilah kami dan perjalanan kami dikuatiri dia mati dan suul khatimah.
kesudahan Allah hidup. Itu kata-kata air kalau kita cukup memang. Tapi bila kita belajar ilmu tasawuf, rupanya kita terima bawakan ilmu tasawuf cukup walaupun kita tak faham. Sebab tu ahli tasawuf mengatakan hati dia ada mata. Seperti juga halnya badan. Badan kita ada mata. Ada mata. Mata manusia, mata badan melihat perkara yang zahir dengan mata yang zahir. Dan mata hati demi ainul qalbi. Dia akan melihat perkara yang hakikat, perkara yang batin. Kita memandang hakikat dengan mata hati, ainul qalbi dia bagi. Tapi bila mata zahir kita tak elok, mata hati kita hilang. Bila mata hati kita hilang, tak berfungsi, kita tak akan dapat makrifatullah dengan sebenar. Sebab kita nak dapat makrifatullah bila hati kita bersih. Hati kita yang di dalam nak jadi bersih berdasarkan mata. Jadi mata hati kita memandang Allah, kebesaran dia dengan mata hati, bukan mata. Siapa kata memandang kebesaran Allah dengan mata, itu kafir. Memandang kebesaran Allah dengan mata hati. Tapi mata hati dia ada kaitan dengan mata zahir. Bila mata zahir menengok maksiat, maka mata hati kita terpadam, tertutup. Bila tertutup, hak ni yang bila belajar dia tak mau terima, tunggu nasihat dia tak mau terima, dia tak mau terima, ajak semayang dia tak mau, ajak belajar tu dia tak mau, semua hati dia dah tertutup. Ainul qalbi dia kata. Telinga dia ada telinga zahir, dia telinga batin. Kita sebut. Bila telinga zahir ni rajin nak dengar perkara maksiat, telinga batin tak mau dengar Quran, tak mau dengar belajar. Dia tak mau. Bila mulut ni, mulut zahir, bila rajin cakap benda maksiat, lara, benda tak dapat adab, maka mulut tak mau baca Quran. Bila mulut batin tak mau baca, mulut zahir tak mau baca. Mulut batin tak mau, tutup mulut batin. Bila ada mata hati, dia kena ada juga mata batin, dia kena ada telinga batin, dia kena ada mulut batin. Si mana ada hati batin, hati zahir jatuh, hati batin jismani. Nanti kita dekat ni bayar. Saya sampai sekarang tak galakkan juga. Kalau saya jadi sesat tak selesai. Silap dia sesat, dia sorry. Sikit kali kita ambil tarikat dan buku pondok ni, dia tak macam tarikat lain. Buku pondok ni dia bagi video. Dia maknanya beramal silap. Dia tak akan cerita sesuatu benda yang baru. Tapi bila tarikat yang bukan daripada buku pondok ni, buku toto ni, dia akan buku nama dia sendiri di belakang. Kalau kata Naqsyabandi, dia buku nama dia di belakang. Sebab tu dia tak mau sikap, dia tak mau bagi sama dengan tarikat yang sebelum dia ambil. Dia tak mau dia tarikat dia dibayar oleh tarikat guru dia. Di sidang dia orang ikut punjab dan satu sifat tak elok. Itu yang dibuh di belakang nama-nama dia. Dulu Naqsyabandi ni satu yang kita lihat. Keluar ni macam-macam di belakang. Sebab dia tak mau tarikat dia dibayar oleh tarikat yang di atas daripada dia. Soalan ni biarlah yang membawa tarikat baru. Ini yang kita takut. Tarikat ni dakwah ni, tarikat lain. Tapi kalau kita ambil tarikat pondok, dia bagi-bagi, ambil balik. Kita tak nak impor kan, nak tahu awak dah. Kita pandai-pandai sini. Kalau di syidang kita tengok, muka semua tenang. Kemudian tarikat ni semua muka tenang, lembut, muka sama-sama. Semua tarikat jadi bersatu, boleh pupuk. Ini tarikat ni, walaupun tiap dia beri dalam satu masjid ni, boleh duduk bagi. Itu elok. Masing-masing untuk tarikat. Tarikat yang lain-lain kita tak boleh. Kita tak boleh import tarikat aku yang betul, tarikat kamu tidak. Aku dapat mimpi surah mengiktiraf tarikat aku, tarikat lain semua habis. Macam-macam. Selawat aku lah selawat yang betul, selawat kamu tak betul. Nanti kita tak boleh buat itu. Ada sifat hati tak? Ada sifat hati, akhlak yang baik tak? Ada sifat tu. Dan yang keempat, bahawasanya gantung itu tempat tahu bagi segala sifat-sifat kepujian. Di situlah tersimpannya, lahirnya sifat-sifat kepujian. Dan di situ jugalah
tempat lahirnya sifat-sifat keji yang celak, takabur, riya, ujub, sum'ah. Di situ juga lahir sifat ikhlas, sabar. Situ juga. Kita kata amat pentingnya jantung ni sebagai tempat tahu bagi segala sifat-sifat kemudian. Itu nanti akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan kita belajar pada ini dapat bermanfaat kepada kita, dapat bermanfaat kepada kita dan dapat amat kita dulu kita sampaikan kepada kita insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Alhamdulillah insyaallah. Ya وتب علينا يا مولانا Terima kasih kepada Tuan Guru. InsyaAllah pertemuan akan datang pada 8 bulan Mei insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak ikhlas sikit dan bulan depan insyaAllah saya akan bawa orang untuk buat jamuan buat puasa di pondok saya. Saya akan bawa orang depan boleh ataupun sekadar kami itu untuk derma berpuasa dan kalian kawan ahli dan boleh tulis nama-nama Allah. Tak mau pun tak apa, boleh untuk buka puasa saja. Tapi untuk tujuannya ialah untuk jamuan buka puasa dan juga termasuklah sahur dan lain. Tapi di samping juga kita buat arwah sampai pasal nak pergi nama orang boleh. Tapi nanti akan datang orang tu akan ada ruang untuk tulis nama-nama orang. Hampir 80 pelajar. Satu lain, abang siapa yang nak buat tu boleh buat bulan depan atau bulan hari kami malam tu boleh beri kemudian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.